Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi hari ni saya nak update forecasting analisis dekat korang semua, okay? Alright. Jangan lupa like, comment dan subscribe, okay? InsyaAllah saya on the way nak sembuh. InsyaAllah yang mana ada tanya pasal berkenaan dengan kelas, okay? Nanti saya akan update kat korang, okay? Sekarang kita tengok dekat weekly punya time frame. Weekly punya time frame pada minggu ini yang kita nak expect adalah dia nak turun ke bawah. Tapi nampak gayanya untuk weekly kita ada lagi satu hari 16 jam. Okay. Pada semalam punya candlestick jadi kita tengok dia masih lagi dalam keadaan ascending trending, iaitu uptrend ke atas. Okay. Dekat sini dia dah bagi kita hint untuk reversal market. Okay. Walaupun sekarang kita nampak dia masih lagi naik ke atas ni. Okay. Jadi kita ada lagi satu hari, 16 jam lagi. Apa-apa pun boleh berlaku dalam hari ni ataupun esok. Kita lihat sama ada dapat ke weekly ni buat satu candlestick bearish untuk bagi kita hint yang dia nak turun ke bawah. Itu yang kita target untuk minggu ni. Okay. Sebab walaupun ini adalah hint reversal, but dia belum confirm lagi yang dia nak turun ke bawah. Okay. Sebab weekly buy sebagai lawan arah masih lagi equal BO sebagai buy. Okay. Cuma perbezaan dekat lawan arah ini adalah dia closing sebagai satu candlestick reversal. Okay. Jadi kita akan tengok dekat daily. Okay. Ini yang kita nak prepare dekat weekly lah. Kita ada lagi satu hari 16 jam lagi. Okay. Kita tengok sama ada dia mampu ke nak buat macam ni ataupun masih lagi nak naik ke atas. Alright. Kita akan tengok dekat daily punya time frame. Dekat daily macam analisis semalam. Okay. Sekejap. Kita tahu daily semalam dia buat direction buy sebagai lawan arah, betul tak? Okay. Dia buat buy sebagai lawan arah. Kita kira pada hari ni dia buat berapa pip. Okay, kita tengok 280 pip. Maksudnya masih lagi dalam keadaan buy sebagai lawan arah. Ada lagi possibility untuk dia turun ke bawah. Okay. Sekejap. Tu bar marking direction. Okay. Semalam kita tahu dia buat buy sebagai lawan arah, betul tak? Okay. Buy sebagai lawan arah. Buy lawan arah ini daily. Okay. Buy sebagai lawan arah masih lagi equal to BO sebagai buy. Okay. BO buy. Bila BO buy, okay, yang kita nak semalam adalah candlestick hari ini, candlestick semalam candlestick semalam dia perlulah closing dengan satu candlestick bearish, iaitu sell sebagai follow arah. Barulah cantik untuk this week dia buat satu direction yang baru. Tetapi semalam dia masih lagi tak berjaya buat satu direction yang baru. Okay. Dia naik ke atas. Alright. Kenapa dia boleh naik ke atas? Okay. Semalam kita tengok direction dan kita tengok juga trending market dekat gold. Okay. Bila kita tengok trending kat market ini, daily masih lagi dalam keadaan ascending trending. Okay. Kita marking ini sekali. Okay. Semalam daily masih lagi dalam keadaan ascending trending. Okay. Dan pada semalam dia cuba untuk turun dia cuba untuk BO tapi tak berjaya, dia naik lagi ke atas. Okay. Dan kita lihat dekat sini, nampak macam dah BO dengan body, betul tak? Tetapi okay, bawah ni dia respect dan atas ni kita nampak macam dia dah BO dan nampak ada positif yang dia boleh naik lagi ke atas. Okay. Walaupun sekarang ni daily dia buat buy sebagai lawan arah. Lawan arah kan masih lagi equal to BO sebagai buy. Okay.
kita punya decision untuk hari ni sama saja macam semalam. Okay, semalam kita nak candlestick ini closing sebagai satu candlestick bearish. Kalau betul dia nak completekan ataupun tally dengan direction weekly. So pada hari ini, kalau dia betul nak turun ke bawah, daily ni perlulah closing sell sebagai follower untuk bagi kita hint direction yang dia nak turun ke bawah. Okay, kalau tak ada, sama seperti semalam, dia masih lagi nak naik ke atas. Okay, right. So daily kita dah tahu masih lagi dalam keadaan ascending trending, iaitu price gold ni naik ke atas. Okay, so kita akan tengok dekat H4 pula apa cerita yang H4 cuba bagi tahu kita. So ini adalah outer untuk daily tadi. So kita ubah outer ni, kita buat dekat H4. Okay, right. So semalam kita tahu yang kita marking daily itu adalah di lower shadow ini. Tetapi H4 pada waktu itu dia masih lagi respect outer trend line dekat H4 untuk buat satu direction yang baru ke atas. Okay, so first point, second point, third point, entry buy 3, 4, 5. So 5 kali dia touch dan dia naik ke atas. Dia tak berjaya untuk BO. Okay, so kalau dia BO at least di bawah ni dekat H4 semalam, cantik untuk dia turun ke bawah. Dia orang kata apa, lebih clear lah. Sebab apa lebih clear? Sebab kalau kita marking dekat lower shadow ini semalam, ini adalah daily and then kita buka dekat H4. So kalau candlestick bearish ini closing di bawah, maksudnya dia dah terkeluar daripada outer. Okay, dengan body so barulah clear picture, kita nampak yang dia boleh junam ke bawah. Okay, so semalam dia ngam-ngam, ngam-ngam and then dia turun naik ke atas dan buat satu direction yang baru. Okay, jadi sekarang ni kalau kita tengok dekat atas pula okay, semalam dia dah bagi kita sell candlestick bearish ini, dia dah turun dan dia tak berjaya untuk teruskan penurunan ke bawah dan dia naik kembali ke atas melakukan satu direction yang baru. Kita nampak dia macam dah pecah kan. Okay, kat sini kita kena berhati-hati. Okay, so kita tengok apa direction yang H4 ni buat untuk hari ni. So bila kita tengok dekat H4, kita tahu direction H4 yang paling latest adalah dekat atas high shadow dan lower shadow candlestick bullish ini. Okay, so lower shadow, high shadow dia. Dan kita kira tadi dia buat H4 buy sebagai follow arah. Okay, so dia buat BO sebagai buy untuk meneruskan kenaikan ke atas. Okay, so possibility untuk gold dia masih lagi dalam keadaan ascending trending. Okay, apa maksud ascending trending ni? Adalah uptrend lah untuk naik ke atas. Okay, so macam mana kalau kita nak dia validkan dengan weekly punya direction? Okay, H4 ni perlulah BO dahulu di bawah lower shadow ini buat sell sebagai follow arah. So bila dah sell sebagai follow arah, okay, kita nak dia pecah daripada outer direction daripada H4 ini untuk meneruskan penurunan ke bawah. Okay, jika tidak ada, sama saja macam semalam dan this week dia masih lagi dalam keadaan ascending trending. Okay, so kebiasaannya gold ni dia memang akan buat macam ni. Dia naik at the one point, nanti dia akan turun ke bawah. Ni biasanya lah. Okay, tetapi dia mesti akan bagi kita hint awal untuk dia buat macam tu. Okay, so far sekarang kita tengok direction masih lagi nak naik ke atas dan semalam pun dia tak berjaya untuk turun. Dia bukan tak bagi kita, dia bagi. Okay, kalau kita tengok dekat point untuk sell semalam,
Okay, yang saya bagi dalam analysis forecasting tu kan. Okay, dia dah pergi dah dekat point 50% dan meneruskan penurunan ke bawah. Almost 100 pip plus and then dia buat direction yang baru. So direction yang baru ini, okay, dia berada di confluence outer trend line ini. So bila korang tengok macam ni, okay, dia agak berisiko kalau korang nak mengambil sell ke bawah. Okay, dia kalau korang tengok dia sama macam hari tu punya, ada tak mana yang ni, yang kat sini, kan dia buat sell FA tak silap ni. Okay, ya, sell sebagai FA, and then dia naik ke atas. Dan pada waktu ini kita nak dia BO sini untuk turun ke bawah, tapi tak berjaya, dia naik lagi ke atas. Okay, yang tu korang kena alert dia. Kalau dia tak berjaya untuk BO, untuk buat decision yang baru kat kita, okay, dia boleh buat satu reversal market. Yang tu korang kena alert lah. Okay, so yang korang perlu prepare hari ni adalah apa? Okay, jom kita tengok direction yang baru. So direction yang baru buat kat kita buy sebagai follower. So bermaksud gold ini masih lagi nak melakukan kenaikan ke atas. Dan kalau kita tengok kat sini, dia dah pun ambil point 50%. Okay, kejap. Okay, point 50% ni dia dah pun ambil untuk naik ke atas. Okay, alright. Jadi sekarang ini, okay, ada dua option yang kita boleh prepare. Yang pertama adalah kalau dia nak turun ke bawah untuk validkan higher time frame punya direction, dia masih lagi boleh. Okay, sebab kita ada lagi sehari setengah termasuk hari ni untuk validkan weekly punya direction. H4 yang pertama lagi 3 jam 47 minit. Ini perlulah BO di atas high shadow dengan buy sebagai lawan arah untuk buat sell sebagai follow arah yang baru. Okay, yang kedua, dia boleh je turun sikit dan dia bermain-main dalam ini dan buat satu direction yang baru, sell sebagai follow arah. Okay, untuk turun ke bawah. So kat sini korang kena alert kat sini. Okay, pergerakan dia macam mana. Okay, sama ada dia mampu untuk bagi terhindar direction yang baru ataupun masih lagi dalam keadaan ascending trending untuk naik lagi ke atas. Okay, so bila kita tengok biggest picture untuk direction, kita tahu weekly buat buy sebagai lawan arah, and then daily buat kat kita daily buy sebagai lawan arah juga, and then H4 buat buy sebagai follow arah. Okay, so ketiga-tiga ini buat kat kita hint untuk turun ke bawah. Cumanya bukan, H4 je tak buat. Yang dua ni buat hint untuk turun ke bawah, H4 buat hint untuk naik ke atas. Alright, so kita perlu failkan buy sebagai follow arah ini untuk bagi kita hint direction yang baru untuk turun ke bawah. Okay, tetapi kita kena alert juga berkenaan dengan trend. Adakah dia mampu untuk buat satu direction yang baru untuk long penurunan dia. Okay, so hopefully korang clear dan jelas. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.